Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 3 ayat 16 hingga 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, Aku akan melipat gandakan kesakitan dan kesusahanmu semasa engkau melahirkan anak. Namun begitu kamu tetap akan mengingini suamimu dan dia akan berkuasa ke atasmu. Firman-Nya kepada Adam, kerana engkau menurut kata isterimu lalu memakan buah daripada pokok yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan engkau makan buahnya, maka terkutuklah tanah kerana engkau. Kau akan bersusah payah mengerjakan tanah dan memakan hasilnya seumur hidupmu. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, semua anggota Maminda Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan menghadiri ibadat ini dalam talian. Ini adalah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-77. Dalam khotbah yang lalu, saya telah menjelaskan kutukan yang diterima oleh Adam, Hawa dan ular. Oleh sebab ular kehilangan kakinya dan terpaksa merayap dengan perutnya, antara semua binatang, ular jatuh ke tahap yang paling rendah. Semua binatang mempunyai kaki kecuali ular. Ular bergerak dengan perutnya. Jadi betapa sukanya keadaan itu bagi ular. Ular tidak dapat berjalan, berlari atau terbang. Kenyataan bahawa benih perempuan itu akan merumukkan kepala ular mempunyai maksud rohani yang sangat mendalam. Pesanan salib menjelaskan bahawa jalan keselamatan yang telah disembunyikan oleh Tuhan sejak zaman dahulu kala hanya melalui Yesus Kristus. Sejak permulaan pemumpukan manusia, Tuhan Bapa telah memberikan harapan kepada setiap manusia. Tuhan juga telah memancarkan cahayanya ke dalam kegelapan pada setiap masa yang kritikal sepanjang sejarah 6,000 tahun pemumpukan manusia. Tuhan telah menyatakan kehendak-Nya melalui para nabi yang berusaha mencapai hati Tuhan dan Dia telah menggenapinya pada waktu yang telah ditetapkan. Hari ini masih sama hingga hari ini ketika dosa dan kejahatan mencapai tahap paling tinggi dan segala sesuatu kelihatan sangat gelap dan mengerti rohani. Tuhan bekerja supaya nyala api Roh Kudus dapat membakar dan bersinar terang dengan kuasa di seluruh dunia. Orang membaca Alkitab dengan cara ini mempunyai hati nurani dan moral yang baik. Orang yang membawa Alkitab hanya untuk menghadiri ibadat tidak dapat disebut sebagai orang percaya atau orang kudus. Adakah antara para penatua atau diakon kanan seperti itu? Mereka hanyalah disebut sebagai peserta gereja. Mereka tidak peduli dan tidak berminat terhadap firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur, Tuhan memerintahkan kita untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Setiap kali kita mempunyai waktu, Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengajar dan memberitakan Injil. Memberitakan firman ini kepada anak-anak kita. Namun begitu orang yang tidak membaca Alkitab dan menjauhkan diri daripada firman Tuhan akan berkata, perniagaan saya tidak berjalan lancar, atau saya tidak diberkati walaupun saya sudah berusaha keras. Hal ini sama bagi setiap individu. 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan, setiap cubaan yang kamu alami memang biasa dihadapi orang, tetapi Allah setia menepati janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicubai melebihi kekuatanmu. Sewaktu kamu dicubai, Allah akan memberimu jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan menanggungnya. Oleh sebab Tuhan mengetahui ukuran iman setiap orang, Dia hanya mengizinkan cubaan yang umum bagi manusia. Jika satu cubaan datang bukan kerana kesalahan atau dosa, cubaan itu daripada Tuhan. Dalam keadaan demikian, Tuhan pasti menyediakan tempat perlindungan.
Jika Anda lulus ujian ini, Anda akan diberkati. Semakin besar ujian itu, semakin besar berkatnya. Namun begitu, kegagalan untuk mengatasi halangan-halangan ini bermaksud bahawa iman Anda tidak akan bertumbuh. Kita mesti berjalan di jalan iman dan bertumbuh di dalamnya. Ketika Tuhan memberikan ujian dan Anda mengatasinya, maka jiwa Anda akan menjadi lebih baik dan Anda akan terus memasuki tahap iman roh. Orang yang gagal dalam ujian seperti ini tidak berdoa kerana mereka memang tidak berdoa. Orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa henti akan dapat mengatasi apa-apa ujian. Iman tidak berubah. Oleh sebab iman tidak berubah, ia diumpamakan seperti emas. Emas tidak berubah. Emas tulen tetap sama walaupun setelah puluhan ribu tahun. Oleh itu, Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicubai melebihi kekuatanmu. Sewaktu kamu dicubai, Allah akan memberimu jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan menanggungnya. Ujian untuk mengorbankan Ishak datang kepada Abraham. Dia hampir membunuh anak tunggalnya Ishak. Dia sudah bersedia untuk menikamnya, memotongnya menjadi kepingan dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Tuhan menunggu hingga saat terakhir itu. Dia sedang mengamati iman Abraham hingga ke detik terakhir. Mengapakah Tuhan berbuat demikian? Tidakkah Tuhan tahu bahawa Abraham akan taat? Tuhan tahu segala-galanya. Namun begitu, mengapakah Tuhan melihatnya sampai selesai? Semua ini adalah untuk membuktikan iman yang sempurna bahkan di hadapan iblis, kerana iblis mungkin menuduh Abraham dengan berkata, "Engkau seharusnya tahu dia akan membunuh anaknya." Dia mungkin berubah fikiran di tengah jalan. Jadi bagaimana dia boleh disebut sebagai bapa iman? Oleh itu, ketika Abraham hampir menikam anaknya, Tuhan berfirman kepadanya supaya berhenti. Dia menyediakan jalan keluar. Tuhan tahu tahap iman setiap orang. Jadi dia hanya mengizinkan cubaan yang tidak melebihi kemampuan seseorang. Tidak ada yang perlu anda risau berkenaan ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada anda. Saya harus memberikan penjelasan tentang ujian. Sebelum seseorang masuk ke tahap iman roh atau roh penuh, ada ujian yang diberikan oleh Tuhan. Anda sudah berada pada tahap roh, jadi anda tidak berbuat dosa. Namun begitu, ujian tetap datang dengan diizinkan oleh Tuhan. Hanya dengan mengatasi cubaan-cubaan itu, barulah seseorang layak untuk masuk ke dalam tahap roh. 이걸 일단 통과해야 돼요. 그런 시험은 온영으로 들어가기 전에 누구나 오는 거예요. Ujian-ujian ini diberikan oleh Tuhan dan anda mesti lulus dahulu. Namun begitu, orang telah masuk tahap roh atau roh penuh mempunyai iman yang teguh, jadi tidak ada sebab mengapa mereka tidak dapat mengatasinya. Hanya dengan lulus ujian ini, seseorang akan diakui oleh Tuhan sebagai orang roh atau orang roh penuh. Apabila seseorang telah melalui proses pengiktirafan ini dan menjadi benar-benar tulus sepenuh hati, mulai saat itu, Tuhan akan secara pribadi memimpin anda. Tuhan akan campur tangan secara pribadi dan dengan teliti. 온영의 사람들은 그 온영도 1%, 2%에서 100%까지 나눠져 있을 거 아니에요? 영은 영이래. Meskipun anda sudah mencapai iman tahap roh penuh, tahapnya berbeza sama ada anda telah mencapai 1%, 5%, dan hal ini berbeza dengan orang yang telah mencapai 50%. Namun begitu, sebaik saja anda memasuki tahap roh penuh, Tuhan akan secara pribadi menjaga anda. Betapa bahagianya hal ini. Betapa luar biasanya apabila Tuhan pencipta sendiri secara langsung memimpin kita, ciptaannya. 아버지가 피조물이 우리를 친히 간섭하신다. 얼마나 행복하겠어요. 여러분, 에녹 하나님이 동행하신다. 그거 얼마나 행복해요. 만군의 하나님이 그냥 에녹 함께 동행하시면 이거 얼마나 큰 축복이고 행복이에요. Kita juga harus hidup seperti Henok yang berjalan bersama Tuhan. Sebab Tuhan bersama dan secara pribadi memimpin orang yang telah masuk ke tahap roh adalah kerana mereka ialah orang yang merupainya. 보면은 이제 어떻게 왜 인도하시냐?
아버지가 온영의 사람들은 아버지 닮은 사람이에요. 하나님 아버지를 닮은 사람이에요. 하나님이 야 너는 내 참아들이다. Henok 너는 내 menyenangkan hati Tuhan 참딸이다. dengan imannya. 내가 너를 Tuhan sangat 기뻐한다. mengasihinya dan berkenan 하나님이 에녹을 kepadanya. 기뻐하신다고 했어요, 안 Itulah 했어요? sebabnya Tuhan ingin Henok 에녹은 di sisinya. 믿음으로 하나님을 기쁘시게 한 Jadi 자예요. Tuhan segera 믿음으로. mengambilnya ke 너무 하나님을 syurga, 사랑하시고 meninggalkan 기뻐하시죠. teladan bagi generasi selepasnya untuk melihat 그래서 betapa besar 옆에 kasih 두고 Tuhan kepada 계신 Henok 것을 빨리도 dengan mencatatkan 데려가시면서 kisah kenaikannya. 오늘날 후손 그 후대들이 그 에녹이 얼마나 하나님의 사랑을 받았다. 받음으로 인해서 빨리 하나님 데려가셨다. 이러한 것들을 남겨놓은 거예요. 설레는 하나님의 사랑을 받으면 이렇게 하나님이 축복을 주신다. 이 땅이 아닌 그냥 아버지 나라 데려가서 영원토록 아버지 Jika Anda 곁에서 menerima 행복하게 kasih Tuhan 살도록 sebagai 하신다는 anak yang diiktirafnya, Tuhan akan memberkati Anda dengan cara ini. Dia akan membawa Anda ke kerajaan Bapa, bukan di bumi ini, dan membolehkan Anda hidup bahagia di sisi Bapa untuk selama-lamanya. 하나님이 전부 쓰시는 Inilah 거는 maksudnya. 그릇으로 연단을 해요. Orang mencapai iman roh penuh ialah umat Tuhan yang menyerupai Tuhan. Maka mereka dilatih untuk menjadi bejana yang layak untuk digunakan oleh Tuhan. Setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeza. Ada yang penuh semangat, ada pula yang lemah lembut. Setiap orang berbeza. Diakon Filipus lemah lembut, tapi Diakon Stefanus penuh semangat. Seperti Rasul Paulus, dia ialah orang bersemangat. Dia menegur dosa dengan tegas. Namun begitu Diakon Filipus tidak dapat berbuat demikian kerana sifatnya lembut. Oleh itu, walaupun mereka ialah orang dengan roh penuh, Tuhan memberikan misi yang sesuai untuk mereka kerana kebaikan dan kasih yang dimiliki oleh mereka juga berbeza. Itulah sebabnya misi Petrus, Yohanes dan Paulus sedikit berbeza untuk memperluas kerajaan Tuhan. 사도 바울 맞게 하나님 쓰셔 가는 거예요. 하나님이 이루어 가시는 거예요. Henok ialah seorang yang tidak mempunyai kejahatan dalam hatinya, tetapi sempurna dari segi kebaikan, kelembutan, kerendahan hati, kasih dan kebaikan. Orang seperti ini biasanya bukan orang yang mencapai perkara besar di dunia. Walaupun bukan waktunya untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, Henok tetap menjadi sumber penghiburan dan sukacita bagi Tuhan. Para nabi dalam Alkitab juga memiliki kepribadian yang berbeza. Ada yang berani berseru seperti Yohanes Pembaptis, yang akhirnya ditangkap dan mati syahid, manakala ada pula yang bertindak lebih bijaksana dan berhati-hati untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Semua mereka berbeza. Oleh itu, Tuhan Bapa menggunakan mereka mengikut bakat dan kepribadian mereka. Bagaimana jika anda kekurangan pengetahuan, tiada bakat menulis dan tidak dapat bertutur dalam bahasa lain, walaupun anda sudah masuk ke tahap roh penuh? Tuhan akan menggunakan anda dalam bidang lain. Jadi Tuhan Bapa sendiri akan memurnikan anda menjadi bejana yang sesuai untuk digunakan olehnya. Ujian yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah ujian yang sukar. Ia tidak membawa bencana, penyakit atau kesusahan berat. Jika kita mempunyai iman, kita pasti dapat mengatasinya, menaklukkannya, bahkan menemui berkat dan kemuliaan di dalamnya. Itulah sebabnya Tuhan hanya mengizinkan ujian yang kita mampu tanggung. Dengan kata lain, Tuhan tidak menyuruh seorang murid sekolah rendah menjawab soalan matematik peringkat universiti. Dia memberikan soalan yang sesuai dengan tahap pelajaran seseorang. Jelas dan contoh matematik itu bahawa seorang murid harus mengulangi pelajaran itu jika dia tidak dapat lulus ujian pada tahap itu. Hal ini juga sama bagi latihan iman. Tuhan memberikan ujian yang sesuai dengan tahap iman seseorang, dan setelah lulus, dia akan meningkatkan ukuran imannya. Hal ini juga sama dalam hal menerima berkat. Untuk menerima lebih banyak berkat, ujian akan datang terlebih dahulu. Ketika anda diuji untuk melihat sama ada anda berjalan di jalan benar, bebas daripada egoisme dan ketamakan. Jika anda tidak bersyukur, anda akan gagal dalam ujian itu. Namun begitu, jika anda lulus ujian itu, berkat yang lebih besar akan menyusul. Oleh itu, jika anda membaca Alkitab, memahami hati dan kehendak Tuhan Bapa, serta menyelaraskan hidup anda bersesuai dengannya, anda akan menemui jalan yang pasti. 성경도 읽어야 되고 아버지 마음 뜻을 알아야 되고 거기에 맞춰만 가면 틀림이 없는 거예요.
믿음의 훈련도 마찬가지고 각 Tuhan 사람은 memberikan 단계에 setiap 맞는 orang 시험을 ujian yang 치셔서 sesuai dengan tahap 통과하면 믿음의 iman 단계를 masing-masing. 높여주십니다. Jika mereka 하나님께서 lulus, mereka 믿음으로 akan 시험을 melonjak ke tahap yang 허락하심은 lebih tinggi. 떨어뜨리기 Tuhan 위함이 mengizinkan 아니라 ujian 한 iman 단계 bukan untuk menjatuhkan 높여주시기 kita, 위함이고 tetapi 또 untuk mengangkat 축복을 kita ke 주시기 tahap yang 위한 lebih 것입니다. tinggi dan 그러므로 menganugerahkan 성도님들은 berkat. 어떤 믿음의 Oleh 시련이 itu, 올 apabila 때 ujian iman datang, 당황하거나 놀라지 janganlah anda 마시고 bingung 능히 atau terkejut, 기쁨과 감사함으로 tetapi 통과하시기를 atasilah dengan 바랍니다. sukacita dan rasa 성도 syukur. 여러분, 이제 하와가 범죄한 대가로 어떤 벌을 받았는지 말씀드리겠습니다. 먼저 본문 16절 전반절에 Saudara dan saudari yang saya 하나님께서 kasih, 또 sekarang izinkan saya 여자에게 memberikan 이르시되 penjelasan tentang hukuman yang diterima oleh Hawa 내가 kerana 내게 dosa yang telah 잉태하는 dilakukannya. 고통을 크게 Pertama, Tuhan berfirman kepada 더하리니 perempuan itu dalam Kejadian 내가 3 ayat 수고하고 16, Aku 자식을 akan melipat 낳을 gandakan 것이며 kesakitan 라고 dan kesusahanmu semasa 말씀하셨습니다. engkau melahirkan anak. Di 여기서 sini kesakitan 잉태하는 semasa melahirkan anak 고통이란 bermaksud 여자가 kesakitan dan 아기를 penderitaan yang dialami oleh seorang 잉태하고서부터 wanita sejak dia 출산하기까지 받는 mengandung hingga 아픔과 melahirkan anak. 힘듦을 가리키지요. Tuhan berfirman, Aku 그런데 akan 이 melipat 고통을 gandakan 크게 kesakitan dan 더하신다 하셨습니다. kesusahanmu semasa engkau 그게 melahirkan 여자는 anak. 이제 잉태하고 Ketika 있으면 seorang anak 배안에서 dikandung 이렇게 dan 잘 bertumbuh 큰 di dalam rahim 자라가는데 ibunya, 왜 si ibu 고통이 안 mengalami 따르겠어요? kesakitan fisikal. 뭐 입덧도 Dia 따르고 mengalami mabuk hamil dan tulang 입덧도 pelvis 그래요. yang sebelumnya 이용률 tertutup untuk 성도님들 melindungi bayi, 입덧 kini 가볍게 terbuka 지나가요. luas saat 그리고 dia 기도 한번 받으면 melahirkan, 가볍게 또 지나가는 menyebabkan 그런데 otot-otot 그걸 meregang. 이제 이게 아기를 Bayangkan 낳을 때뭐 penderitaan 골반이 itu. 벌어져야 되니까 Kesakitannya seperti 골반이 siksaan 갖춰져서 pada 아기가 zaman 받치고 dahulu, 있었는데 이제 아기가 나오려니까 ketika 골반이 kedua-dua 열려야 할 거 kaki 아니에요. seseorang dipulas 그러니까 dengan 골반 kayu. 뼈가 이렇게 열리는 이런데 왜 통증이 Setelah 없겠어요? menanggung siksaan ini, 옛날 tulang 구분할 kaki 때 orang itu 보면 patah sehingga dia terpaksa 약 berjalan 다리에다가 tempal 이렇게 막대기 semua 같은 hidupnya. 그런 걸 그뭐 무슨 막대기라면 하여튼 꼽아놓고 뒤틀잖아요. Inilah jenis 뼈가 kesakitan yang 막 harus dialami oleh para 으스러지도록 ibu. 심하게 하면 나중에 다 받고 나면 참 몇 년은 제대로 걷지도 못하죠. 절룩거리고 뼈다리를 너무 상했으니까. 근데 이거는 이제 아기를 낳기 위해서 Hari ini 골반이 menunjukkan 벌어지기 bahwa 때문에 Hawa telah 통증이 있는 mengandung 거예요. dan melahirkan anak di Taman Eden dan 이는 dia mengalami 하와가 에덴 kesakitan 동산에서도 setiap kali 아기를 dia melahirkan 잉태하여 anak. 출산했고 그때마다 고통을 받았음을 알려줍니다. 아담과 하와는 생육하고 번성하라 하신 Sebagaimana Tuhan berfirman kepada mereka, 말씀대로 beranak 오랜 세월 cuculah dan 동안 bertambah 많은 banyak. Adam dan Hawa melahirkan 낳았지요. banyak keturunan untuk sekian 당시 lama. 하와는 Pada waktu itu Hawa 생명이었지만 merupakan makhluk 아이를 rohani yang 낳을 hidup, 때 tapi 통증을 dia tetap 느꼈습니다. merasakan 물론 kesakitan ketika 미미한 melahirkan anak. 통증이었죠. Sudah tentu 하나님께서 kesakitan 생명을 itu hanya 존재해도 sedikit. Ada 잉태후 sebab rohani 고통을 mengapa 약간 Tuhan 느끼게 membuatkan makhluk 하신 hidup 데에는 merasakan 영적인 kesakitan 이유가 ketika 있었습니다. melahirkan anak. 아버지 하나님께서는 Sehingga 참 proses 자녀를 얻기 pemupukan 위한 manusia 인간 selesai untuk 경작이 memperoleh anak-anak yang 끝나기까지 sejati. 많은 Tuhan Bapa 아픔을 sendiri merasakan kesakitan 느끼십니다. yang melandalam. 이처럼 Makhluk 생명의 rohani juga dijadikan 존재들도 sedemikian untuk 미약하게나마 merasakan 잉태후 kesakitan 고통을 ketika 받게 melahirkan anak, 하심으로 supaya mereka 자녀는 menghindari 거저 bahawa 얻은 anak 것이 bukanlah 아님을 sesuatu yang 느끼게 diberikan secara 하셨죠. percuma. 여러분 자녀들도 거저 얻은 거 Melahirkan dan 아니잖아요. membesarkan anak ialah tugas yang 10개월 sangat 동안 berat. 잉태하고 Selama 10 bulan 얼마나 kehamilan, 조심히 ibu 다녀야 mesti 되고 음식도 berhati-hati 가려 dengan 먹어야 apa yang 되고 dimakannya. Dan proses kelahiran itu sendiri 그리고 amat 또 낳을 때, menyakitkan. 또 기를 때 Walaupun harapannya 얼마나 adalah 수고를 agar 많이 anak 하셔야 itu 됩니까? membesar dengan baik, betapa sedihnya 그렇게 hati 애가 seorang ibu 수고해서 atau bapa 낳았는데 그 자녀가 jika anak 예쁘게 itu 잘 tidak taat kepada 성장해주면 ibu 얼마나 bapanya 감사할 dan 텐데 hidup mengikut 또 kehendaknya sendiri. 성장하면서 또 Anda para 부모의 pelajar 속으로 tidak 그냥 begitu 팍 bukan? 벗어기는 거예요. 말도 안 듣고 공부도 안 하고 맨 세상 나쁜 친구다 어울리고 손찌검하고 욕하고 그냥 이렇게 세상 물들어가면서 Meskipun orang 부모님이 tua telah 얼마나 berusaha 마음이 keras membesarkan 상해요. anak-anak mereka, seringkali anak-anak tidak memahami hati ibu bapa mereka. 예, 얼마나 마음 상할 일이에요. 부모 큰다고 자녀들이 부모의 그 수고를 얼마나 알아줍니까? 알아주는 학생도 있지만 그러지 않은 학생들도 많이 있잖아요. 예. 그와 같이 하나님도 우리 인간 Demikian 경작하시면서 juga Tuhan 하나님 Bapa ketika 자녀들을 memupuk 하나 kita 얻기까지 manusia harus menanggung 하는 banyak 아픔을 penderitaan 겪으셔야 sebelum memperoleh 했다는 거죠. anak-anak yang sejati. Oleh itu setiap 그러니까 kali Tuhan 영으로만 memperoleh seorang 들어오면 anak 하나님이 rohani, 너무 dia amat 사랑하시고 mengasihi dan 기뻐하시는 bersuka 거예요. cita dengan mereka. 온영으로 들어오면 Sudah tentu 하나님을 정말 dia 닮은 lebih 자녀이기 bersuka 때문에 cita melihat 너무 orang 하나님 mencapai roh 기뻐하시는 penuh. 거예요. 이 고통이 범죄 이후에 크게 Kesakitan ini telah 더해졌다 berlipat ganda sejak masa 내가 kehamilan. 수고하고 자식을 Seperti 낳을 firman 것이라 Tuhan, 하신 dengan 대로 kesakitan 임신 engkau akan 중이나 melahirkan anak. 출산할 Maka 때 wanita 더 mengalami lebih 많은 banyak 수고가 kesakitan 따르게 semasa 되었죠. mengandung dan melahirkan 그러니까 anak. 여러분이 영으로 들어오신 Namun 분들, begitu 영으로 jika anda 가까우신 masuk tahap 분들이 iman 만약에 roh, 결혼해서 anda 아기 tidak 난다, akan merasakan 아기 난다 banyak 해봐요. kesakitan 통증 별로 ketika 못 melahirkan 느껴요. anak. Hal ini akan menjadi 통증 sangat 별로 못 mudah. 느끼고 출산해요. 너무 Kenapa? 쉽게 하는 거예요. Kerana anda 영으로 telah 들어왔습니다. masuk ke tahap roh.
Itulah sebabnya 그래서 우리 anggota gereja 성도님들이 kita 이렇게 melahirkan anak 식사할 dengan 때 mudah. 너무 가볍게 하잖아요. 세상에서는 너무 힘들고 Biasanya 그냥 para ibu 몇 mengalami 시간씩 또 kesakitan selama 밤새 berjam-jam, 통증을 느껴야 되고 bahkan ada yang 그리고 memerlukan 또 수술해야 pembedahan. 되고 근데 우리 성도님들 Namun begitu 수술 anggota 받았다는 gereja 경우 kita jarang 드물잖아요. sekali perlu menjalani 다 믿음으로 pembedahan. 순산해버리고 Hal ini kerana 통증을 mereka 그렇게 bersiap 크게 dengan iman 느끼지는 dan 않죠. doa sehingga mencapai 그만큼 kelahiran 믿음이 yang 있기 selamat. 때문에 그런데 Tambah pula 그분들이 jika si 영으로 ibu 들어왔다 ialah orang 해봐요. rohani, 그러면은 dia 통증 tidak 별로 못 mengalami 느껴요. kesakitan yang berat. 당연히 느끼긴 느끼죠. 골반이 벌어지니 그러지만 크게 느끼지는 않는다 이 말입니다. Ayat 또 ini 이 juga 말씀에는 bermaksud 자녀를 bahawa 기를 tanggungjawab 때에도 mereka 더 dalam 많이 membesarkan anak 수고해야 meningkat. 한다는 의미까지 Di 포함이 Taman 됩니다. Eden, para ibu tidak perlu bersusah payah 에덴 membesarkan anak-anak 동산에서는 mereka. 어머니들이 크게 수고하지 않아도 Namun anak-anak 아이들이 itu 잘 tetap 자랍니다. membesar dengan baik. 질병 같은 Hal ini 해로운 kerana 요인이 tidak ada 없기 penyakit atau 때문입니다. bahaya. 모든 아이들이 Semua anak yang 우량가로 dilahirkan adalah 태어나서 sihat 가장 dan membesar dengan 아름답고 baik, 멋있는 menjadi yang 모습으로 paling 쑥쑥 cantik. 성장하지요. Namun begitu situasi telah 그러나 berubah. 이제는 상황이 Adam dan Hawa 바뀌었습니다. menjadi 아담과 manusia 하와가 jasmani 유구 사람이 dan tanah 되었고 tempat 그들이 mereka 사는 이 tinggal juga 땅도 telah 저주를 dikutuk. 받았지요. Mereka tidak dapat 아담과 memperoleh 하와는 apa-apa tanpa 수고하지 bekerja 않으면 keras. 아무것도 Mereka 얻을 수 mula 없는 merasakan betapa 상황에 banyak usaha dan 처했습니다. kesusahan yang 특히 dihadapi oleh 자녀를 mereka 얻기 untuk 위해서는 mempunyai 얼마나 anak. 많이 수고하고 애써야 하는지를 Akhirnya mereka 절절히 dapat sedikit 느끼게 merasakan 되었죠. hati Tuhan Bapa. 비로소 아버지 하나님의 마음을 조금이나마 이해할 수 있게 된 것입니다. 그런데 Dalam 자녀를 membesarkan 양육함에 있어서 anak-anak, 사람들이 usaha 하는 manusia tidak 수고는 dapat dibandingkan 아버지 dengan usaha Tuhan. 하나님께서 하시는 Manusia 수고와 hanya berjerih 비교할 payah 수가 selama 20 없습니다. hingga 30 tahun, 사람들은 sehingga 자기 anak mereka 자녀를 dewasa 낳아 dengan sepenuhnya. 장성하기까지 Sudah tentu 이 mereka tetap 30년 menjaga anak-anak 수고하면 mereka 되지요. sepanjang hidup 물론 mereka. 평생 자녀 때문에 Sejak 마음속에 permulaan pemupukan 되는 manusia, 분들도 있습니다. Tuhan Bapa 인생을 telah 살다 bekerja 보면 dengan amat keras untuk memperoleh 아버지 anak-anaknya 하나님께서는 yang 인간 sejati. 경작이 시작된 이후 지금까지 참 자녀를 얻기 위해 애쓰고 계십니다. Tuhan berfirman dalam Yesaya 49 ayat 15, 말씀하시기를 dapatkah seorang perempuan melupakan anak yang disusuinya dan tidak menyayangi anak daripada kandungannya? 자기 Ya, dia 태에서 mungkin 난 akan lupa, 아들을 tetapi 긍휼히 aku 여기지 tidak akan melupakan 않겠느냐. engkau. 여인이 어찌 그 젖먹는 Bagaimanakah 자식을 mungkin seorang wanita melupakan 잊겠습니까? anak yang disusuinya? 요즘은 죄로 너무 Pada hari 관영돼가지고 ini, dosa 있는 telah 사람들이 begitu 많이 berluasa 있더라고요. 자녀 sehingga ada 키우다가 sesetengah 버리기도 ibu yang sanggup 하고, melupakan anak mereka sendiri. 시키기도 하고 Ada yang membesarkan 여러 anak mereka, 형태를 봅니다만 kemudian meninggalkan mereka. 부모 분명히 Ada yang 그래도 menghantar 포함되어 anak-anak 있는 mereka ke 적으로 rumah anak 자기도 yatim, 결혼해가지고 또 bahkan 살고. keluar negara. 그거는 Walaupun mereka 철저히 secara 있을 수 jelas 없는 mempunyai anak, 행동들인 거예요. mereka meninggalkan anak-anak mereka di 자기가 rumah 낳은 anak 자녀를 yatim 버린다. 키우지도 dan kemudian 않고 berkahwin lagi. 아무리 어려워도 Hal ini 내가 sungguh 낳은 tidak 자녀 dapat 내가 kita 키워야 terima. 돼요. 근데 고아원에 Bagaimanakah mungkin 맡겨버려. seseorang melahirkan anak, namun tidak membesarkannya 그런 dan 엄마 sanggup 아빠가 있다. membuangnya? 그러면 도대체 Walau sesuka mana 자식들을 완전히 sekalipun keadaan 대신하고 hidup, 있을 수 없는 거 아니에요. ibu bapa wajib 근데 membesarkan 거기다가 또 anak-anak 그냥 mereka. 뭐 Jika ada 또 ibu 결혼해서 atau 다른 bapa yang 여자 meninggalkan anak 취하고 mereka di rumah anak yatim, 도대체 hal ini merupakan 그거 어떻게 pengkhianatan penuh 부모라고 terhadap 부를 수 anak 있는 거야. sendiri. Hal ini sesuatu yang mustahil untuk kita terima. Lebih-lebih lagi jika mereka berkahwin dan mencari pasangan lain. 예. 그래서 그 Bagaimanakah 자식을 mereka layak 믿겠으면 digelar 자기 sebagai ibu 태에서 난 bapa? 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 Seperti yang tertulis dalam Yesaya 49 ayat 15, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita manusia mungkin mengkhianati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengkhianati kita. Dia tidak pernah memungkiri janji, tidak pernah gagal menepatinya. Jika kita percaya kepada Tuhan 100%, segala sesuatu akan terjadi mengikut firman-Nya. Jika Dia adalah Bapa kita dan Yesus Kristus adalah penyelamat kita, apalagi harus kita takut dan risaukan? Kita hanya perlu berjalan menurut firman-Nya, berdoa dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Adakah hari ini sesuatu yang sukar bagi anda? Tuhan Bapa melihat setiap jiwa dengan kasih yang jauh lebih mendalam daripada kasih ibu bapa kepada anak-anak mereka. Dia mahu semua orang mencapai keselamatan. Bapa-bapa iman dalam Alkitab memahami dan merasakan kedalaman kasih hati Tuhan Bapa ini. Mereka menyerahkan diri sepenuhnya untuk membawa orang berdosa kepada keselamatan dan menjadikan mereka anak-anak Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 4 ayat 19, Hai anak-anak kecilku, aku mengalami sengsara seperti hendak melahirkan kamu sekali lagi sehingga Kristus terbentuk dalam dirimu. 너희 속에 그리스도의 형상이 이루기까지
다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니라고 고백했지요. Tuhan Bapa sudah cukup menanggung kesakitan melahirkan anak-anak rohani. Jadi mengapa anda membuatkannya berasa sakit lagi? Kadang-kadang dalam Alkitab, Tuhan memanggil mereka sebagai anak-anak, bukan anak-anak yang terkasih. Hanya kerana mereka adalah anak-anak yang belum layak menerima kasih itu. Jadi mereka hanya dipanggil sebagai anak-anak. 사랑받을 행위를 안 해. 그러니까 사랑자가 없어 성경에. 성경에 어디 보면 사랑자가 있고 하는 거 아시겠죠? Dalam 1 Yohanes tertulis, saudara-saudaraku kasih, jika hati nurani kita tidak menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan tetap hati. Orang yang dipanggil sebagai anak-anak ku kasih ialah orang yang telah disucikan, tidak mempunyai celaan dalam hati dan bebas daripada kejahatan. Mereka ialah orang rohani yang hidup menurut firman Tuhan. Mereka ialah anak-anak kesayangan Tuhan Bapa. Mereka boleh meminta apa-apa saja kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikannya. Kerana dialah sumber segala sesuatu. Kita melayani Bapa yang sebegitu baik. Para penatuan dan anggota gereja, sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan, anda mesti berjaya dalam pekerjaan anda menjadi pemimpin. Untuk mencapainya, anda harus mematahkan pemikiran dan kerangka diri sendiri, serta menjadi pemimpin yang menghormati dan mendengar pandangan pekerja-pekerja anda. Itulah cara untuk meluaskan bejana hati anda. 그들의 마음도 존중해주고 그들의 의견도 들어주고 이게 큰 그릇이에요. 큰 그릇의 회장이고 사장인 거예요. 네가 알면 얼마 나는 그만큼 배웠고. Pengalaman dan pandangan orang bahawa tidak seharusnya diremehkan atau diabaikan kerana itu adalah pemikiran yang sempit. Anda harus menerima pendapat mereka. 알아야 되는 거예요. 그런 마음이 가지고 직원들을 다스리고 해야 되는데 그리 못하면 안 되죠. 그래서 자기 의와들이 철저히 깨어져 나가야 되는 거예요. Rasul Paulus juga berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 29, jika seseorang lemah, tidakkah aku turut merasakan kelemahannya? Jika seseorang tersandu, masakan hatiku tidak sengsara kerananya? Oleh kata-kata ini, Paulus menunjukkan kasih yang membara terhadap jiwa-jiwa. Inilah hati Tuhan kita yang Maha Kuasa. Anda seharusnya merasakannya dengan mendalam. Tetapi mengapa tidak dapat? Orang yang telah masuk ke tahap roh atau roh penuh sungguh-sungguh merasakan hati Bapa. Itulah sebabnya mereka tidak mungkin berbuat dosa atau melakukan kejahatan. Itulah sebabnya Alkitab menggambarkan kasih Tuhan Bapa yang begitu mendalam terhadap jiwa-jiwa dengan cara ini. Membimbing seorang pendosa agar lahir baru menjadi anak Tuhan dan menjadi anak yang sejati bukanlah perkara yang mudah. Hanya memerlukan usaha dan kerja keras daripada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, anak Tuhan, telah menyerahkan nyawanya demi orang yang berdosa. Roh Kudus sendiri berdoa syafaat untuk jiwa-jiwa dengan keluhan yang tidak terucapkan, dan dia membantu mereka dalam kelemahan mereka. Hamba-hamba Tuhan dan para pekerja di gereja ini juga berjerih payah dan bekerja keras untuk jiwa-jiwa yang telah dipercayakan kepada mereka. Para pastor, berapa kali anda menangis, berpuasa dan berdoa ketika salah seorang pekerja meninggalkan gereja? Menjaga jiwa amatlah sukar, tapi anda gagal melindungi mereka dan membiarkan syaitan menipu mereka. Hamba Tuhan harus hidup dengan penderitaan, merasakan kesedihan. Oleh itu, jika anda dengan cepat menerima kuasa dan autoriti, tugas anda akan menjadi lebih ringan. Anda akan lebih mudah melindungi kawanan domba. 그러니까 빨리 능력받고 권능받아 버리면 힘이 덜 들죠. 양떼 지키는 게 수월해지니까. Antara serangga yang dianggap tidak penting oleh manusia ada seekor laba-laba yang mengorbankan dirinya demi anak-anaknya. Serangga itu ialah laba-laba yang disebut laba-laba pemintar daun. Apabila tiba masa untuk bertelur, laba-laba betina menggulung selai daun kecil dan meletakkan telurnya di dalamnya.
그 속에서 untuk 살아납니다. membina tempat 이는 bertutup dan 밀폐된 melindungi 공간을 anak-anaknya 만들어 daripada 새끼들을 bahaya. 위험으로부터 보호하기 위함이지요. Oleh sebab 그런데 ibu laba-laba 어미도 juga 그곳에 terperangkap di dalam 갇혔으니 daun itu, 새끼들의 먹이를 laba-laba 구할 itu 수가 tidak dapat 없습니다. mencari makanan untuk 이에 어미는 anak-anaknya. 자신의 Oleh 몸을 itu, ibu 자식들에게 laba-laba memberikan 먹이며 tubuhnya sendiri sebagai 죽어갑니다. makanan untuk 결국 anak-anaknya. 염랑거미 새끼들은 Akhirnya, 자기 어미의 anak-anak laba-laba 몸을 itu 먹고 hidup dengan memakan 살아남지요. tubuh ibu 우리는 laba-laba. 주님의 살과 피를 먹고 마심으로 Kita menerima hidup yang kekal dengan memakan tubuh 얻었습니다. Yesus 이 dan 큰 meminum 사랑을 darahnya. 받았으니 Oleh 더욱 sebab kita telah 영혼 menerima kasih yang 구원과 begitu besar, 양육에 maka kita 힘써야 harus bekerja 하겠습니다. lebih bersungguh-sungguh 성도 untuk 여러분, keselamatan dan 본문 pertumbuhan 16절 jiwa-jiwa. 후반절에 하나님께서는 여자에게 Saudara-saudara yang saya kasih, 너는 dalam Kejadian 남편을 3 ayat 사모하고 16, Tuhan berfirman 남편은 kepada 너를 perempuan itu, 다스릴 namun 것이니라 begitu kamu tetap akan 말씀하셨습니다. mengingini suamimu 먼저 dan dia akan 너는 berkuasa ke 남편을 atasmu. 사모하리라 하신 Pertama, Tuhan 말씀은 berfirman, 하와가 kamu tetap 남편인 akan 아담을 mengingini 사랑하는 suamimu. 마음이 Hal ini 육적으로 bermaksud bahawa kasih 편지됨을 perempuan itu 뜻합니다. kepada suaminya Adam 이것이 어떻게 berubah menjadi 벌이 kasih 될 수 badani. 있을까요? 아주 Bagaimanakah hal seperti 큰 ini boleh 벌입니다. dianggap sebagai 누구 hukuman? 사랑으로 인해 Sebenarnya hukuman 고통받아본 seperti ini 분들은 amatlah 이 besar. 말의 Jika anda 의미를 pernah mengalami 이해할 수 penderitaan 있을 berat 것입니다. akibat kasih badani, 육의 anda akan 사랑은 memahami 반드시 maksudnya. 아픔을 가져와요. 아픔을. 너무 고통스러운 것을 겪게 돼요. 육의 사랑. 지금 그냥 사랑한다. 너 아니면 못 산다. 그냥 막 외모하고 사랑하는 사이라도 어느 때가는 편질될 때 그 아픔, 배신의 아픔, 고통은 참 말로 표현하기 어렵죠. Kasih badani mendatangkan penderitaan. 그런 아픔을 꼭 겪게 되는 거예요. 육의 사랑은. 영의 사랑이 아니면. 비유를 들어보겠습니다. Izinkan saya 남녀가 menjelaskannya 사랑하여 dengan satu 결혼합니다. contoh supaya lebih 서로를 mudah anda 뜨겁게 사랑할 fahami. 때는 Katakan 상대의 seorang lelaki dan 장점이 seorang 보이지 wanita saling 않았고 mencintai, 모든 lalu 면이 mereka 좋았지요. berkahwin. Ketika mereka sedang hangat bercinta, mereka tidak nampak kelemahan satu sama lain, bahkan semuanya kelihatan baik. Namun begitu, kasih badani ini akan berubah. Selepas berkahwin, seiring peredaran masa, mereka mula melihat kekurangan satu sama lain. Mereka tidak lagi berusaha untuk memberikan manfaat kepada pasangan mereka, tetapi mengharapkan pasangan mereka untuk memenuhi kehendak hati mereka. Kedua-duanya mempunyai pemikiran yang sama. Mereka tidak menyadari bahawa diri mereka telah berubah, sebaliknya beranggapan bahawa pasangan mereka yang telah berubah. Timbullah pertikaian ketika mereka berkongsi pendapat. Mereka malah saling melukai hati. Mereka berasa tidak tenteram dan bersedih. Mereka berasa jengkel terhadap satu sama lain dan mereka mungkin meletus dalam kemarahan. Betapa menyedihkan dan mengejutkan apabila hal seperti ini berlaku kepada orang yang dahulunya sangat anda cintai. Anda mungkin berasa sangat terluka dalam hati. Mereka mungkin berasa sangat terluka dalam hati mereka. Ketika Adam dan Hawa menjadi manusia badani, kasih mereka juga berubah menjadi kasih badani. Semasa kejadian berkenaan pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, Adam cuba melepaskan tanggungjawab kepada Hawa. Jika kasih Adam terhadap Hawa adalah sejati, dia sepatutnya menutup kesalahan dan kelemahan Hawa. Namun begitu, Adam berusaha menyembunyikan kesalahan sendiri dan menyalahkan isterinya Hawa. Jika Hawa mempunyai kasih rohani yang tidak berubah, dia akan berfikir, akulah telah membawa kesusahan kepada suamiku. Dari sudut pandangan Hawa, memang jelas dia bersalah kerana menggalakkan Adam memakan buah itu. Tapi dia juga menyalahkan ular. Seolah dirinya sendiri menjadi mangsa, Hawa memberikan alasan bahawa ular itu telah memperdayanya. Beginilah tindakan Adam dan Hawa sebaik saja mereka berdosa. Oleh itu, dapatkah Anda membayangkan betapa cepat kasih mereka akan merosot di dunia ini? Mereka mula mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri dan mahu dilayani, bukannya saling menghormati dan melayani. Oleh itu, Tuhan menetapkan peraturan yang tegas antara Adam dan Hawa. Tuhan berfirman kepada Hawa, dia suami akan berkuasa ke atasmu. Para suami, adakah anda berasa gembira mendengarnya? Aturan dahulu adalah bahawa Adam
memang 아담후 menjadi yang utama, 지체라는 질서가 manakala Hawa 있었습니다. sebagai penolong dan 그런데 이제는 teman yang 질서의 sepadan. 개념이 Namun begitu 달라졌습니다. konsep aturan ini telah 남편은 berubah. 강자의 위치에서 Sebuah aturan 약자인 badan ini telah 아내를 terbentuk 힘으로 di mana 다스릴 suami 수 yang lebih kuat 있다는 menguasai 육적인 isteri 질서가 yang lebih 잡혔지요. lemah dengan 진리를 알지 kekerasan. 못하는 Ini 육적인 akhirnya 부모들의 mewujudkan struktur 관계가 hierarki 그런 것을 dalam 볼 hubungan 수가 rumah tangga 있습니다. di dunia ini. 남편은 아내를 Seorang 마치 istri 소유물처럼 여기며 kadang-kala 자기 diperlakukan seperti 마음대로 harta benda 조종하려 suaminya. 합니다. 세상의 Ada suami yang 남편들은 berbangga kerana 자신의 dapat 아내를 mengawal istrinya 꽉 dengan ketat. 잡고 있다는 Jika 사실을 istrinya tidak 굉장히 mendengar kata, dia akan 자랑스럽게 memaksa istri 여긴다고 untuk 합니다. tunduk kepada kehendaknya, bahkan dengan 그래서 menengkinya. 아내가 말을 듣지 않으면 Mereka bahkan 무섭게 tidak 큰 teragak-agak 소리를 untuk 내더라도 menggunakan 자기 뜻에 kekerasan. 굴복시키려 하지요. 심지어는 폭력을 행사하기도 합니다. 아직 남편이 하나님을 믿지 않아서 이런 모습을 보이는 가정이 Adakah terdapat 있습니까? keluarga yang keadaannya 이런 benar-benar seperti ini 남편이라도 kerana si 아내가 suami 영으로 tidak percaya kepada 사랑한다면 Tuhan? 그 사랑의 Jika 힘으로 seorang istri dapat 남편이 mengasihi 바뀔 수 suaminya dengan 있습니다. cara rohani, 그러나 suaminya 유고 boleh berubah 사랑에 머물러 melalui 있을 kasih 때는 남편이 kuasa 잘 kasihnya itu. 대해주면 Namun begitu, 좋아하지만 jika mereka hidup dalam 남편이 kasih 힘들게 badani, 하면 maka tingkah 싫어하고 laku dan fikiran 미워하지요. istri akan 그러니 mudah 세상의 berubah 많은 mengikut 부부들이 keadaan suami 진리를 mereka. 알지 Oleh itu, 못하여 kita harus 얼마나 menyadari 고통 betapa 중에 banyak 사는지 pasangan suami 알아야 istri 합니다. di dunia ini hidup dalam penderitaan 이에 대해 kerana 사도바울은 mereka tidak mengenal 고린도전서 7장 kebenaran. 28절에 Berhubung dengan hal ini, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 장가가도 죄 짓는 것이 7:28, namun demikian kalau kamu berkahwin, kamu tidak berdosa. Demikian juga jika seorang gadis berkahwin, dia tidak berdosa. Tapi orang berkahwin banyak menghadapi masalah. Aku mahu kamu bebas daripada masalah itu. Rasul Paulus yang mendengar suara Roh Kudus yang lebih jelas berbanding dengan orang lain menyampaikan maksud ini. Aku mengambil berat tentang kamu. Jadi mengapa kamu memilih untuk berkahwin dan menanggung kesusahan hidup jasmani? Itulah sebabnya Alkitab berulang-ulang kali menegaskan bahawa lebih diberkati bagi seseorang untuk tidak berkahwin. Seperti yang dikatakan, aku lebih suka sekiranya kamu semua sepertiku. Rasul Paulus tidak pernah berkahwin. Mengapa? Kerana dia mengetahui rahsia rohani ini dan begitu terpesona hanya dengan melihat Firdaus di syurga. Dia berfikir, wah, alangkah indahnya dunia ini. Apakah aku perlu menanggung penderitaan di bumi sedangkan aku dapat hidup bahagia selama-lamanya? Oleh itu, Alkitab mencatatkan perkara ini berulang-ulang kali untuk mengingatkan golongan muda. Aku lebih suka sekiranya kamu semua sepertiku. Hal ini menjelaskan bahawa lebih diberkati untuk tidak berkahwin. 젊은이들을 참 일깨워주기 위해서 기록을 해놓은 거죠. Bagi orang yang sudah berkahwin, pasangan itu harus berjalan bersama mencapai iman roh. Jika suami dan isteri sama-sama mencapai iman roh, mereka juga masuk ke Yerusalem baru. Walau bagaimanapun hal ini tidak mudah, prosesnya sangat rumit dan sukar. Mereka dapat saling membantu sepanjang perjalanan, tetapi hal ini tetap bukan sesuatu yang mudah. 세상 같이 손잡고 서로 도움이 되면 이렇게 갈 수 있고, 근데 그게 쉽지 않잖아요. 서로가 Betapa bahagianya sebuah keluarga apabila suami dan isteri yang rohani saling mencari dan melayani kepentingan satu sama lain. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar semua keluarga dan kalangan kita dipulihkan daripada